Saya Sabri Ibrahim SKM. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Topik ini kakak khusus berkenaan dengan sebab apa? Apakah sebab orang tak beli produk yang awak jual? Ini penting sangat. Kenapa penting? Sebab jualan adalah nyawa kepada bisnes anda. Okey. Kalau tidak ada orang beli produk awak, tidak ada orang nak guna servis awak, maka tak akan berlaku masuk kewangan dalam bisnes awak. Lama-lama bisnes awak akan tutup. Kenapa? Sebab di masa yang sama tadi ada berlaku sebab-sebab duit keluar awak bisnes kan. Kalau tak berlaku jualan, duit tak masuk, maka menyebabkan dia tutup. Alright, sekali lagi sambung. Jadi kena tahulah sebab apa orang tak beli produk awak. Nombor satu, kerana orang tak kenal brand awak. Sebab apa tak kenal? Sebab awak tidak lakukan gerak kerja buat orang kenal, ataupun awak telah pun buat gerak kerja orang kenal tapi buat secara tidak konsisten. Itu penting tu. Ataupun kalau buat secara konsisten sekalipun, buat dengan tidak menepati teknik atau strategi yang betul dalam melakukan gerak kerja supaya orang kenal brand kita. Assalamualaikum sekali sahabat-sahabat semua. Jangan lupa ya, lepas masuk tulis kalimat Assalamualaikum dan tulis poin pertama. Tulis poin komen pertama. Nombor satu ialah kerana orang tak kenal brand awak. Saya akan zoom bercakap dalam bab dalam sub tamu, iaitu tentang brand. So, tulis komen dahulu ya, baru masuk. Tulis poin pertama iaitu kerana orang tak kenal brand awak. Kerana apa tak kenal? Sebab awak tak lakukan gerak kerja, aktiviti supaya orang kenal brand awak, ataupun awak buat tetapi tidak istiqamah. Jadi poinnya ialah, solusinya ialah awak perlu lakukan gerak kerja pelbagai sudut, pelbagai platform untuk buat orang kenal branding awak, jenama awak secara konsisten dengan teknik dan strategi yang betul. 3 poin penting. Saya ulang ambil pergi tulis. Saya tulis ya, saya tulis kat komen tu. Saya ulang sekali lagi. Perhatikan betul-betul. Solusi ialah perlu buat gerak kerja secara konsisten dengan teknik dan strategi yang betul. 4 poin penting ni. Sebab kalau buat rajin sekalipun, kalau tak kena teknik, buang masa juga. Dia perlu, saya ulang sekali, penting sangat, perlu buat gerak kerja supaya orang kenal brand kita secara istiqamah dengan teknik dan strategi yang telah terbukti menjadi. Atuk, akan masuk tu. Saya akan atuk. Tulis ya. Atuk tulis terima Assalamualaikum. Boleh sekali tu? Itu sebab dia. Baik, saya cuba perinci dalam penerangan ni supaya apa you all boleh lakukan apa yang saya sampai ni. Saya bimbang dan saya takut awak tahu banyak tapi tak boleh buat. Cabaran utama kepada gerak kerja nak dapat hasil ni, tak boleh hasilnya kalau awak tak buat. So tak faham, tanya dah. Kalau tak faham sila tanya. Saya mana pergi ke Terengganu sekarang ni. Okey. Oleh demikian timbul soalan, apakah cara-cara yang perlu dibuat supaya orang kenal jenama kita? Apakah cara-cara dia? Sebelum saya bercakap tentang apakah cara-cara dia untuk buat orang kenal brand kita, ialah kena undur balik dahulu ya. Zul Amirul Zulkifli, Assalamualaikum. Jangan lupa tulis kalimat Assalamualaikum. Tulis kalimat Assalamualaikum dah. Dapat poin yang saya cakap ini. Ini penting sekali. Right, mungkin awak masih sanksi saya, tak apalah, itu hak awak. Tapi kalau kenal saya, insya-Allah tahulah. Saya memang kata apa, menjalankan aktiviti personal coaching, secara personal coaching kepada mana-mana peniaga online ataupun offline untuk tingkatkan sale dengan menggunakan teknik pemasaran zero cost. Itu bidang saya lah. Ya, saya ada student saya memang personal coaching ke orang. Baik.
Jadi sebelum saya cakap tentang bagaimana cara untuk buat kenal brand kita ni, kita kena undur dulu. Tahu tak awak semua, apakah ciri-ciri penjenamaan yang betul? Siapa yang tak tahu, sila komen tak tahu. Siapa yang tak tahu, komen tak tahu. Siapa yang telah tahu, komen tahu. Saya tengok sekarang. Siapa yang aktif kat sini? Right, siapa yang aktif bersama saya? Yang tak tahu, tulis tak tahu. Yang tahu, tulis tahu. So, apakah ciri-ciri yang kita perlu ambil kira untuk dapatkan teknik buat nama yang betul? Nombor satu ialah sahabat-sahabat semua tulis. Ini penting. Mesti ikut apa saya share ini. Buat insya-Allah jadi. Ya. Sebab saya dah share ramai dengan student saya. Alhamdulillah berhasil lah. Iaitu nombor satu. Pilihlah, buatlah brand awak tu hanya sepatah perkataan sahaja. Tulis ya, sepatah perkataan sahaja. Contoh, brand saya telah cuba. Contoh yang hebat dah, Apple, Oppo, Viva, Giant. Apa lagi yang hebat? Semua banyakkan yang hebat di dunia ni. Ya, Samsung, Sony, Nike, Adidas. Semua sepatah perkataan. Itu pertama. Jangan banyak patah perkataan brand awak, elakkan. Apakah sebab saya kata ciri ini perlu sangat dititik beratkan? Hujah saya sangat-sangat mudah. Orang Islam dia ada rujukan terbaik. Tidak ada yang tak melengkapi melainkan dalam yang diberi contoh oleh Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Cuba perhati kepada nama para Nabi-Nabi dan Rasul kita. Sepatah kan? Contoh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Yunus, Zakaria, Musa, Isa, Ilyasa, Sulaiman, Daud. Semua ialah sepatah-sepatah belaka. Ini contoh terbaik yang tak boleh diperkecilkan. So kalau kita faham, ini dia rahsia antara sebab mengapa Oppo, Samsung, Sony, Alibaba dan sebagainya boleh jauh, kerana dia ikut cara memilih brand yang betul. Dia sebenarnya ikut cara Islam. Cuma dia orang tak mengakui sahaja. That's why dia boleh maju bisnes dia orang. So kita Islam sendiri tak memahami hal ini, tinggal Islam duk tiru cara barat, duk tiru cara timur, duk tiru cara Anwar, assalamualaikum, apa khabar? Kita duk tiru cara selatan. So inilah kesilapan kita. Baik, pertama sekali kita ingat ya, mesti satu patah perkataan sahaja. Baik. Yang kedua, ciri-ciri nak pilih brand yang terbaik ialah ambil pen tulis ya, Anwar, Mazlan, assalamualaikum, tulis kalimat assalamualaikum, jangan lupa. Dan tulis poin yang saya cakap ini untuk kebaikan awak semua. Yang keduanya ialah satu patah perkataan. Lagi bagus ada huruf yang sama berulang-ulang. Contoh Apple, A 2 kali, P 2 kali. Adam, ada A 2 kali. Idris, I 2 kali. Contoh Muhammad, kita Muhammad, M 2 kali. Zulkifli, I 2 kali. Ini contoh kedua, syarat kedua, ciri kedua yang perlu kita ialah carilah brand tadi sepatah perkataan dan berulang-ulang dua huruf yang sama. Okey? Oleh sebab tu, dan yang ketiganya ialah carilah rekalah jenama yang tak ada kena-mengena dengan bisnes yang kita lakukan. Ni penting. Contoh brand saya telah cuba, tak ada kena dengan bisnes ataupun produk yang saya jual. Apa lagi? Giant, Apple sendiri, Apple ada apa? Ada tak kena-mengena dengan iPad, iPhone? Tak ada kan? Vivo sama juga, nama dia tak kena-mengena pun dengan produk ataupun servis yang dia buat. Itu tiga ciri utama yang perlu you all pegang kemas-kemas. Lagi lah ciri lain yang perlu awak kira, seperti jangan ada kena-mengena dengan nama pemilik ataupun founder, tidak ada mengena dengan tempat, tidak ada mengena dengan nama agama. Itu banyak cerita lah. Sampai tiga ini
yang you perlu ambil kira ya. Apa nama, Ilis Matt Osman. Assalamualaikum. Lupa ya. Okey, sekat tu boleh. Alright. Okey, itu tentang sebab pertama mengapa orang tak berbuat kita lah, kerana awak gagal buat orang kenal brand awak secara konsisten dengan menggunakan teknik dan strategi yang betul. Baik, saya perincikan lagi. Walaupun mungkin katakanlah awak telah berjaya create satu brand yang tepat, yang seperti yang saya cakap tadi, tapi masih juga tidak mendatangkan meningkatkan jualan. Sebab apa? Tengok balik kepada teknik dan strategi gerak kerja yang buat untuk buat kenal brand awak. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada kesilapan. Cek balik gerak kerja yang buat tadi. Okey, di dalam melakukan gerak kerja supaya kenal brand kita ni ada dua saluran. Pertama, cara yang berbayar. Kedua, cara yang free. Alright. Sebab tu okey tak sahabat semua? Boleh faham tak apa yang saya sampaikan ni? Dan kalau sudi, sharekanlah video ni kepada orang-orang sahabat-sahabat awak yang berniaga juga, yang ada masalah orang tak beli produk kita. Beritahu dia. Kenapa? Kerana bila awak share benda ini, benda baik ni, awak dapat pahala. Sesuatu yang baik awak sampaikan, hanya klik share ataupun sebagainya, awak diberi pahala kerana awak menyampaikan benda baik. Waalaikumsalam kepada sahabat kita. Waalaikumsalam kepada Ilis Mat Osman. Terima kasih kerana tulis salam ya. So, tulis ke poin yang saya cakap tadi ya. Baik, okey, sekarang tu. So, bila kita perhati, andai kata you dah dapat sekalipun brand yang betul, tapi kenapa tak meningkatkan sale? Tengok kepada gerak kerja yang awak buat tadi, iaitu sama ada guna berbayar ataupun yang free. Alright. Dia bakal rapat dengan situ ialah masa awak launch, lakukan gerak kerja supaya kenal brand tak tepat. Masa tak betul, sebab tak semua masa sesuai tau. Kedua ialah faktor musim atau trend. Awak tak boleh buat gerak kerja untuk awak kenal brand awak tu sebelum musim. Faktor musim. Alright, sambung. Yang ketiga adalah faktor apa? Ya, Asnita Husni, Assalamualaikum. Lupa tuliskan salam. Assalamualaikum. Poin yang saya sampai ni. Ketiga ialah awak telah salah memilih bakal prospek yang betul, yang sesuai dengan produk awak. Bermaksud awak gerak kerja supaya kenal brand awak tu kepada semua lapisan masyarakat, semua orang, semua umur, semua tempat. Tak boleh. Awak kena buat sedikit kajian, penelitian. Produk anda ni begini, khasat begini, special khusus untuk orang lelaki ke perempuan, umur yang macam mana, tinggal di mana, tahap sosial ekonomi macam mana. Perlu ambil kira. Ya, Asnita, Assalamualaikum. Boleh? Awak tak boleh lakukan gerak kerja supaya kena brand awak sebrono, tak boleh. Awak kena pasti kawasan mana, bagaimana kelakuan sosial ekonomi penduduk ni, umur dia macam mana, lelaki ke perempuan, yang awak nak target yang sama sesuai dengan khasiat ataupun kelebihan produk ataupun servis yang awak buat. Ini penting nak kira. Barulah bila awak buat kerja brand tadi kena dengan target yang betul, barulah menyebabkan berlakunya insya-Allah peningkatan kepada jual beli. Dan tak akan berlakulah sebab apa orang tak beli produk yang awak jual. Sebab awak lakukan branding ini supaya kenal brand awak khusus pada mereka umur sekian, jantina sekian, mereka sosial ekonomi dia sekian. Situ bakal rapat juga dengan betapa jimat yang kos awak buat laku gerak kerja branding untuk kelompok-kelompok ciri-ciri ini sahaja. Kalau awak secara ramah umum, banyak duit habis, tapi boleh katakan nisbah conversion rate adalah rendah. Rugi sangatlah duit awak, masa awak, tenaga awak. Okey, itu bercakap tentang perhatikan balik kepada adakah
teknik dan strategi gerak kerja brand yang buat tu betul tak betul dengan tadi, dengan bertiga ciri, iaitu pertama umur, sosioekonomi dia, tempat macam mana, yatina, dan juga dia punya kelakuan yang kita nak target tadi. Abang Zu, apa khabar? Apa khabar? Sihat ke? InsyaAllah sihat ya. Tuliskan kalimah-kalimah baik. Assalamualaikum. Alright. Itu dia yang nak kita faham ya. So teliti balik, adakah kesilapan ini yang buat dalam bisnes awak menyebabkan orang tak beli produk awak. So itu dia dua sebab mengapa orang tak beli produk yang awak jual. Okay, setakat tu, adakah awak semua nak saya teruskan? Sila komen. Kalau teruskan, saya teruskan. Kalau rasa cukup, saya stop lah. Sebab tegar Kalau rasa dah cukup dengan dua sebab tadi, saya akan stop bila saya. Kalau rasa nak lagi, boleh komen nak. Saya akan terangkan lagi, saya masukkan lagi. Sebab yang ketiga, mengapakah orang tak beli produk yang awak jual. Okay, kalau nak saya teruskan, tak apa. Baiklah, saya bagilah sedikit sebab saya punya matlamat saya buat Ibillah ni untuk bercakap ni bukan yang untuk mengajar awak, tapi untuk saya sendiri ulang kaji kepada ilmu-ilmu yang saya ada dalam bidang pemasaran tentang branding ya, tentang branding penjenamaan. Yang ketiga, sebab apa orang tak beli produk awak ialah kualiti produk awak ataupun kualiti servis awak tadi tidak boleh mengatasi ataupun tak selevel dengan cita rasa prospek anda. Amiruddin, Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke Amir? Jangan lupa tulis kalimat Assalamualaikum Amir ya. So, jikalau sekiranya kualiti produk atau servis awak yang awak persembahkan tadi kepada prospek anda, dia akan buat perbandingan dengan mana-mana produk atau servis dalam bidang sama dengan awak juga, adakah lebih baik ataupun tidak, ataupun setaraf. Ini sebab ketiga. Kena faham dan terima benda ni. Okay, Amir, Assalamualaikum. Alright. Okay. So, kena kenal dengan pasti adakah kualiti servis atau produk awak tu betul-betul berkualiti, boleh mengalahkan mana-mana brand yang telah lama ada dalam pasaran, yang mana tentulah prospek anda yang akan membuat perbandingan. Ini bermaksud jikalau sekiranya kualiti servis atau produk awak tu lebih baik dengan servis atau kualiti yang telah diguna pakai oleh prospek awak selama ni, insya-Allah dia akan bertukar arah, dia akan guna servis atau produk awak. Tapi kalau tak seberapa baik seperti mana yang dia amal sekarang ni dengan servis atau produk lain, maka tentulah sukar untuk dia tinggalkan yang dia guna pakai, nak guna servis awak atau produk awak. Setidak-tidaknya at least dia setaraf. So, ini berkait rapat dengan apa? That's why untuk hal ini awak perlu lakukan R&D kepada kualiti servis atau produk awak terlebih dahulu. Tengok, teliti, adakah betul-betul power tak? Kalau tidak power, saya suka jangan. Sebab confirm orang tak akan beli. Kalau beli pun dia sekalian nak cuba dahulu. Nak cuba, nak tengok, test dahulu adakah kualiti percakapan iklan awak tu setara betul tak dengan apa yang awak claim. Mana orang beli nak cuba saja. So, kata saya sendiri, cuba produk awak tak, Amiruddin. Saya dengan iklan, cara awak cerita tu bagus, hebat. Saya pun nak beli. Beli bukan betul nak guna, nak cuba perhatian, cuba test dahulu. Nak cuba banding dengan produk yang saya pernah guna sebelum ni. Saya beli pertama kali. Saya beli contoh, dapati tidak sekualiti seperti yang mana awak cakapkan.
Maka saya, kalau saya baik, alhamdulillah. Kalau saya jahat, saya akan viral, cakap-cakap dalam FB, dalam WhatsApp, Telegram pasal beli produk A ni. Memang gebang lebih. Okay, tapi kualiti tak seberapa. Ini risiko dia, ya. That's why kalau sekiranya produk awak tu, ini tips paling mudah untuk Mamat Johari tahu adakah produk yang present tu okey tak okey. Awak boleh tengok mana-mana customer awak telah membeli sekali dengan awak. Kalau sekiranya dia tak beli kali kedua, tak beli kali ketiga, tak ada laku repeatable pada pembelian, ini antara petanda-petanda yang produk atau pihak bawa tu tak berkualiti. Orang beli sekali, tak berlaku dah pembelian kedua. Orang sama tak beli kali ketiga, keempat, tak berlaku repeatable, tak berlaku repeat sale, tak berlaku repeat beli. Maka ini bukti atau tanda-tanda bahawa produk atau suluh awak tu tak berkualiti. Tetapi jika sekiranya orang yang sama telah beli kali kedua, ya, ketiga, keempat, kelima dah setia dengan awak, inilah antara petanda paling bagus sekali bahawa servis atau produk awak itu adalah berkualiti. Alright, paling mudah macam nak tahu. Alright, dia berkaitan rapat dengan masalah situ adalah berkaitan rapat dengan kualiti layanan, kualiti follow up. Walaupun mungkin produk awak bagus, tapi kalau tak kena follow up pun mungkin tak akan berlaku pembelian ulangan. So itu berkaitan rapat dengan service after sale lah. Okay, Mamat Johari, saya kata dapat sesuatu, akan dapat tuliskan komen di ruang komen tu apa poin yang telah awak dapat. Okay, alright, saya sampai ni area Bukit Jeruk ni. Okey lah, area Bukit Jeruk ni. Bukit Jong. Ni kuari Bukit Jong ni. Ni kuari, area kuari Bukit Jong ni. Sini ada pondok apa, insya-Allah lupa dah. Signboard dia, ya. Lapang sini pondok Bukit Jong. Okey. Alhamdulillah, itu dia daripada saya. Mudah-mudahan Ta'ala beri kekuatan pada awak dan saya juga untuk mempraktikkan benda ni. Okay. Dan sesiapa-siapa yang nak saya beri personal coaching secara percuma, ya, siapa-siapa yang nak saya berikan personal coaching secara percuma, boleh PM saya pada 019 90 40 148. Yang kedua, yang saya nak beritahu bahawa tujuan saya buat IBLF ini bukan niat untuk mengajar awak semua, tetapi saya bermatlamatkan ataupun niat saya ialah untuk mempertingkatkan lagi cara saya komunikasi dengan anda. Yang kedua ialah untuk saya mengulang kaji segala ilmu-ilmu pemasaran saya ada yang sampai kepada guru saya menggunakan Facebook Live seperti ini untuk saya sendiri ulang kaji. Ini kalau you faham, maka kalau you ambil poin-poin penting yang saya sampai ini dan you praktikkan, insya-Allah ada hasil. Kalau you buat tak ada hasil, sila PM saya. Saya akan tengok tak kena kat mana. Kadang-kadang awak faham cara lain, saya cerita lain, awak faham cara lain, so buat cara lain, sebab tak beri apa hasil mengikut apa yang telah saya sampaikan. So mana-mana sahabat-sahabat yang ambil poin-poin penting tadi dan praktik dalam bisnes dia, kalau tak ada hasil juga, tak ada perubahan sikit pun, sila PM saya, kita jumpa, saya akan terangkan tak kena kat mana. Ya, sebenarnya ilmu ni kena secara berdepan, tak boleh melalui macam ni sebenarnya. Cuma kemudahan IBLF ni kita boleh pakaikan sebagai pemudah urusan, pemudah bicara. Okay, so boleh PM saya 019 90 40 148. Alright, boleh sekat tu, insyaAllah. Okay, dan saya juga mengharapkan sahabat-sahabat semua supaya berikan komen kepada IBLF saya ini. Saya berlapang dada untuk menerima apa saja teguran, sebab saya tak sempurna. Apa saya ada ni, suara saya, otak saya, idea saya, ilmu-ilmu ni bukan saya sebenarnya. Ia adalah diberi pinjam oleh Allah Ta'ala. So saya tahu saya tidak ada apa-apa sekalipun, sebesar saraf tak ada apa-apa. So tak perlu saya rasa hebat, tak perlu rasa terbaik, tak perlu rasa canggih, tak perlu rasa apa-apalah. Sebab apa saya ada ni, suara ke idea, semua bukan hak saya. Hak Allah Ta'ala. So insya-Allah tak perlu kita sombong, tak perlu kita mendak kita pandai, dah tak perlu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu harap maklum, ya. Okey. Dan
Saya masuk point dah 3 poin. Saya rasa cukup kot. Cukup lah ya. 3 poin pertama sebab apa orang tak beli produk anda. Pertama saya ulang ya, pertama sekali masalah awak tak kenal brand awak, dia berkait rapat dengan gerak kerja brand. Yang kedua saya lupa dah. Yang ketiga saya ingat lagi, iaitu berkait rapat dengan kualiti produk, tak setaraf dengan apa yang kita beritahu. Yang kedua saya lupa tak dia. Kalau ingat tolong tuliskan ya. Tulis balik apa yang saya sampaikan tadi. So itu dia 3 faktor utama sebab apa orang tak beli produk yang awak jual ataupun servis yang awak bawa. Hingga kita jumpa next live. Segala kurang maaf, jangan lupa beri komen. Hingga jumpa di masa lain. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sekian. Assalamualaikum.